Datuk Yang di-Pertua, Hulu Selangor mula pembahasan dengan menyatakan persetujuan terhadap penggubalan rang undang-undang perlembagaan pindaan. Pindaan ini amat penting bagi kita menyekang bibit-bibit ketidakstabilan politik dari berulang kembali dalam arena politik negara hingga menjadi seperti tragedi hitam langkah Sheraton. Tragedi tersebut telah memberikan tamparan berat buat negara kita apabila mandat yang diberikan oleh rakyat tidak dihirau oleh pencatur-pencatur politik demi memuaskan nafsu dan labu politik mereka. Pengkhianatan oleh katak-katak politik ini akhirnya mengakibatkan runtuhnya sebuah kerajaan yang telah diberi mandat oleh rakyat. Lebih memalukan apabila sehingga kini oleh kerana pencaturan demi pencaturan baik daripada sebelah sana ataupun sini dari sebelum maupun selepas langkah Sheraton dalam masa 4 tahun ini saja kita telah bertukar sehingga 3 Perdana Menteri. Pencaturan politik hilang kepercayaan kepada rakyat, hilang kepercayaan. Negara ini di mata dunia pula hilang kehormatan. Media tempatan maupun media antarabangsa berlumba-lumba membuat liputan akan keborakan yang telah melanda negara. Sebagai ahli politik, saya juga rasa malu melihat senario ini. Lebih memalukan apabila melihat rakan-rakan yang sanggup menggadai prinsip dan perjuangan. Datuk Yang di-Pertua, tetapi sekarang saya ingin puji dan ucap terima kasih atas kerjasama pihak jawatan kuasa dan semua ahli politik dalam mengangkat isu lompat parti. Seperti Pok Dixon katakan tadi, kita semua akui ada kelompongan dalam sistem yang membolehkan ahli politik ini dijual beli. Dan pada hari yang bersejarah ini, umpama biduk berlalu kiambang bertahun dari pihak pembangkang dan kerajaan, kita akan bersama memulakan langkah dan membina perlembagaan bagi meletakkan larangan buat ahli Dewan Rakyat dari melompat parti. Datuk Yang di-Pertua, pertama saya ingin bertanya pandangan Menteri. Adakah perlunya di masa hadapan untuk mewujudkan satu akta khususnya bagi larangan lompat parti? Sebagai contoh, negara New Zealand pakai dengan izinnya Electoral Amendment Act 2018. Pandangan saya, akta khusus perlu digubah bagi satu panduan buat negara kita. Ini bagi memastikan tiada ruang penyalahsalahgunaan maupun penindasan kepada berlakunya pelaksanaan larangan melompat parti. Secara tidak langsung, keyakinan rakyat terpelihara, demokrasi berparlimen terus dijunjung. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan bagaimanakah mekanisme penggawalan undang-undang ini akan dilaksanakan. Adakah sekiranya berlaku konflik? Siapakah pihak yang akan menentukan keputusan sama ada seseorang ahli Dewan Rakyat itu perlu mengosongkan kerusi dan dilakukan pilihan raya untuk memilih semula pemimpin yang akan diberikan mandat. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon penjelasan mengapa sekiranya seorang ahli Dewan Rakyat itu dipecat dari partinya, kemudian memilih untuk memasuki parti lain. Situasi ini tidak dikira sebagai lompat parti. Sebagai contoh, sekiranya seorang ahli Dewan Rakyat itu melanggar perlembagaan parti, melakukan masalah prinsip, maka parti memutus untuk memecat. Ini dilihat sebagai satu ruang penyalahgunaan pengecualian yang diberikan melalui pindaan ini. Ahli politik ini boleh menggunakan alasan dipecat daripada parti untuk memasuki parti lain. Sedangkan punca pemecatan itu adalah sikap ahli politik sendiri. Maka kenapa situasi seperti ini tidak dapat dikelaskan sebagai lompat parti? Mohon penjelasan daripada Menteri. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin meminta pandangan Menteri bagaimana dengan kes sekiranya ahli politik masih berdegil untuk melompat parti. Saya bersetuju atas prinsip bahawa pilihan raya perlu diadakan semula agar rakyat dapat membeli mandat baru. Tetapi jika dilihat daripada faktor kewangan, bukankah akhirnya merugikan negara dan menanggung keseluruhan kos pilihan raya tersebut? Jika adakan wajar sekiranya untuk kes-kes sebegini, satu denda, satu penalti atau ganti rugi atau mungkin sebahagian kos pilihan raya itu dikenakan kepada ahli politik tersebut sebagai satu bentuk pengajaran dan tanggungjawab untuk dipikul oleh mereka. Ia juga dilihat dapat memberikan signal kepada ahli-ahli politik bahawa perkara ini bukanlah perkara kecil boleh dimain-mainkan sewenang-wenangnya. Mohon pandangan daripada Menteri. Sentuh tentang perihal lompat parti,
Perlu kita renungkan juga kepada impak tidak langsung kepada rakyat. Situasi apabila ahli politik lompat parti mengakibatkan kesannya kerajaan tumbang kepada ahli politik pembangkang dinafikan peruntukan kawasan parlimen. Peruntukan ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ia daripada hasil kerajaan untuk membantu rakyat dan pembangunan sesuatu kawasan. Maka dalam kita meneliti skop larangan melompat parti, wajar juga menilai dan memperbetulkan semula kezaliman yang diamalkan sebelum ini apabila kesamarataan pembahagian peruntukan ini tidak berlaku dan yang akhirnya membawa penderitaan kepada rakyat. Datuk Yang di-Pertua, yang akhir saya juga senada dengan Yang Berhormat Pok Dixon yang mahukan pihak SPRM menyiasat kes-kes rasuah yang terpalit semasa langkah Sheraton. Pindaan ini pada asasnya untuk mengekang permasalahan di masa depan. Tetapi dalam masa yang sama juga, baik, kita tidak boleh membiarkan apa yang telah terjadi dibiarkan berlaku lagi. Seolah kita ini membenarkan kesalahan ini dilakukan lagi. Datuk Yang di-Pertua, untuk itu saya menyeru sebagai penutup, saya juga menyokong usuh Yang Berhormat Penyerang pindaan ini adalah dari rakyat, kerana rakyat dan untuk rakyat. Bukannya kepentingan ahli politik maupun kepentingan parti-parti politik. Untuk itu, saya menyeru agar negeri-negeri juga mengambil langkah proaktif dan sudah pastinya atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Raja dan TYT yang dapat mengikut untuk bersama mengumbal satu larangan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada merompak parti. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih, Datuk.